Okey, jadi sekarang sudah pukul 8 pagi. Selamat datang semua murid ke PTPR Sains kali ke-25. Okey, jadi apa yang seperti kamu nampak dekat skrin yang cikgu kongsikan. Okey, hari ini kita akan sambung kepada topik yang terakhir pada topik ini, iaitu penambahan dan penolakan cahaya. Penambahan dan penolakan cahaya. Jadi untuk subtopik ini, dia tidak panjang tapi dia agak banyak maklumat yang kita perlu mengetahui dan mempelajari. Okey, dan sebelum cikgu mulakan untuk mengajar, cikgu nak beritahu, cikgu nak ingatkan, mulai minggu depan, hari Isnin lah. Mungkin setiap kali hari Isnin, cikgu akan bagi quiz topikal. Quiz topikal. Jadi quiz untuk minggu depan hari Isnin adalah bab 1. Okey, adalah bab 1. Okey, jadi cara cikgu bagi quiz itu adalah macam ni. Okay. Pagi itu pukul 8 cikgu memang akan ajar seperti biasa. Tapi apa yang cikgu akan ajar pada hari Isnin itu adalah topikal yang cikgu akan bagi quiz. Okay. Jadi topik yang cikgu akan ajar itu sebenarnya adalah ulang kaji lah. Cikgu akan bawa kamu ulang kaji topik itu. Mengingatkan kamu tentang perkara-perkara yang penting lah. Okay, perkara-perkara yang penting dalam topik itu. Jadi quiz itu kamu tak perlu risau sangat. Cikgu telah setkan dia tak susah sangat. Kita hanya ada 10 soalan objektif saja. 10 soalan objektif saja adalah dalam bentuk Google Form. Jadi cikgu haraplah semua murid dapat menyertai tentang kuis tu pada setiap minggu. Jadi kita sudah sampai bab 8, bermaksudnya yang seterusnya ada 8 minggu kita akan ada kuis lah bertopikal. 1 minggu, 1 topik. 1 minggu, 1 topik. Okay, jadi kita mula saja untuk PTPR hari ini. Okay, hari ini kita akan sambung kepada 8.7, penambahan dan penolakan cahaya. Penambahan dan penolakan cahaya. Okey, jadi kalau kita lihat dalam subtopik ini adalah 6 perkara yang kita akan belajari. Iaitu pertama, mengenal pasti warna primer. Okay, mengenal pasti warna primer. Kedua, mengenal pasti penambahan warna-warna primer bagi membentuk warna sekunder. Membentuk warna sekunder. Okey. Lepas tu yang ketiga, berkomunikasi. Berkomunikasi mengenai penolakan cahaya. Keempat, merekodkan warna yang terhasil pada skrin selepas cahaya melalui penapis warna. Kelima, membezakan penambahan dan dengan penolakan cahaya. Okey, lepas tu yang terakhir, menjelaskan penambahan cahaya dan penolakan cahaya dalam kehidupan seharian dengan contoh. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita akan belajari untuk hari ini. Okay, kita lihat yang seterusnya. Okay, cahaya berwarna boleh dikategorikan kepada 2 jenis, iaitu warna primer dan warna sekunder. Warna primer ialah warna asas yang tidak boleh dihasilkan melalui campuran warna. Warna merah, warna biru dan warna hijau ialah warna primer. Okay, warna primer dalam cahaya, ini adalah satu raja lah yang kita boleh nampak.
merah, hijau, biru adalah yang asas. Adalah yang asas. Okay, lepas tu kita lihat apakah warna yang terbentuk apabila dua jenis warna primer ditambah. Apa yang akan terbentuk? Okay, jadi warna siang, warna kuning dan mentega ialah warna sekunder. Adalah warna sekunder. Jadi kita boleh nampaklah dekat sini. Ia adalah warna sekunder. Okey. Jadi apabila warna putih pula dihasilkan apabila ketiga-tiga warna primer ditambah. Tengok di sini warna putih. Bagaimanakah cara untuk menghasilkan warna sekunder dalam kehidupan kita? Mari kita lakukan aktiviti 8.9 untuk menghasilkan warna sekunder dengan menggunakan penapis warna. Jadi ini adalah formula penambahan warna yang kamu patut ingatlah. Kamu patut ingat. Okay. Kita lihat kepada aktiviti 8.9. Ini juga akan ada dekat dalam buku kerja nantilah. Okay. Tujuannya adalah menyiasat penambahan warna primer bagi membentuk warna sekunder. Okay, jadi di sini alat dan bahan dan radas yang digunakan. Bahan dan radas yang digunakan. Okay, jadi arahannya adalah jalankan aktiviti ini di dalam bilik yang gelap. Kalau kita boleh balik sekolah, boleh makmal, kita memang dapat melakukan eksperimen yang sebegini. Lepas tu yang kedua, sediakan 3 kotak sinar dengan penapis warna merah, biru dan hijau yang masing-masing dipasang di hadapan kotak sinar. Ini adalah cara dia. Lepas tu ketiga, tunjukkan alur cahaya berwarna merah dan cahaya berwarna hijau bertindih pada skrin seperti dalam Raja 8.25. Okay. Apakah warna yang dapat kamu perhatikan apabila cahaya merah dan cahaya hijau bertindih? Seperti inilah. Apa yang kita akan dapat perhatikan. Apa yang kita akan perhatikan. Okay. Okay, ulangkan langkah 3 dengan menggunakan cahaya hijau dan dengan biru dan diikuti dengan cahaya merah dengan biru. Perhatikan warna yang terbentuk. Jadi inilah adalah perkara yang kita boleh cuba lakukan. Kita boleh cuba lakukan. Okay, lepas tu penolakan cahaya. Apa itu penolakan cahaya? Mengapakah kita dapat melihat warna objek lengap? Mengapa kita melihat pisang berwarna kuning, strawberry berwarna merah dan daun berwarna hijau? Hal ini disebabkan oleh warna cahaya yang sama dengan objek lengap akan dipantulkan ke mata kita. Manakala warna lain akan diserap. Fenomena ini dikenali sebagai penolakan cahaya. Jadi apa yang dimasukkan dalam bahagian ini adalah perkara-perkara yang di sekeliling kita, benda ke, bahan ke, tumbuhan ke, benda hidup ke, benda dah hidup ke, semua warna itu yang kita dapat nampak menggunakan mata kita ini sebenarnya adalah pantulan cahaya yang berwarna tersebut. Jadi warna yang lain macam mana? Dia telah diserap. Hanya warna yang sama itu dia dipantulkan. Dia dipantulkan. So that's why apa yang kita nampak dah warna-warna
di sekeliling kita. Macam warna kuning, merah, hijau. Inilah dia. Okay. Lepas tu, kita sambung. Prinsip penolakan warna. Prinsip penolakan cahaya. Prinsip penolakan cahaya. Warna bagi objek lengap bergantung kepada warna cahaya yang dipantulkan ke dalam mata kita. Objek yang berwarna primer iaitu merah, biru atau hijau hanya memantulkan cahaya yang sama warna dengannya. Macam hijau tu kan, dia hanya memantulkan hijau. Jadi, objek hijau hanya memantulkan cahaya hijau, cahaya berwarna lain diserap. Oleh itu, objek kelihatan hijau. Objek yang berwarna sekunder iaitu kuning, mentega atau sian memantulkan cahaya yang sama warna dengannya dan juga warna primer yang membentuknya. Macam mana? Kalau kita lihat dekat sini ya, objek kuning memantulkan cahaya kuning, merah dan hijau. Pertindihan cahaya merah dengan hijau menyebabkan objek kelihatan kuning. So that's why ini adalah apa yang telah berlaku dalam cahaya. Okay, apa yang kita lihat? Objek putih kelihatan putih dalam cahaya putih kerana objek putih memantulkan semua warna. Jadi objek putih memantulkan semua warna dalam cahaya putih. Semua cahaya berwarna bertindih untuk menghasilkan cahaya putih semula. So, jadi murid-murid, jadi ini adalah satu fenomena yang berlaku. Tapi, dia ini dalam konsep teori. Tapi dalam mata kasar kita memang kita tidak dapat nampak. Kita hanya dapat nampak dengan menggunakan eksperimen untuk mewakilkan supaya kita boleh tahu tentang keputusan dia. Okay? Lepas tu, objek hitam kelihatan hitam kerana semua cahaya berwarna diserap olehnya. Macam inilah. Objek hitam menyerap semua warna dalam cahaya putih. Tiada cahaya berwarna dipantulkan. Oleh itu, objek kelihatan hitam. So, ini adalah apa yang kita boleh nampak kenapa objek hitam tu dia berwarna hitam. Kerana semua cahaya itu telah diserap. Sama seperti kalau kita lihat dalam satu bilik lah. Kalau kita capkan warna hitam tu, kamu akan rasanya macam mana banyak kamu pasang lampu tu, kamu tetap rasanya bilik itu adalah gelap kan? Kenapa? Kerana hitam tu dia memang menyerapkan semua cahaya. Okay? So, biasanya penapis warna digunakan untuk memahami prinsip penolakan. Terdapat dua jenis penapis warna. Okay? Penapis warna primer membenarkan warna yang sama sahaja untuk melaluinya warna yang lain diserap. Ini adalah penapis primer. Satu lagi adalah penapis sekunder. Membenarkan warna yang sama dan warna primer yang membentuknya untuk melaluinya. Warna yang lain akan diserap. Macam penapis kuning kan. Cahaya putih melalui dia hanya cahaya merah, hijau, kuning yang lalu. Okay. Cahaya putih hanya cahaya merah yang kalau penapis mentega menggentar, jadi dia hanya ini yang lalu. Okay, sama seperti yang penapis tian. Okay, mari kita kaji kesan penapis warna primer.
dan penapis warna sekunder terhadap cahaya putih dan cahaya berwarna dalam aktiviti 8.1. Okey. Apakah kalau di sini ada satu soalan yang tanyalah kita fikirkan, apakah yang akan terjadi jika penapis warna kedua diletak di belakang penapis warna pertama? Fikirkan murid-murid apa akan berlaku? Kita lihat aktiviti 8.1 siswa 10. Okey, tujuan mengkaji kesan penapis warna primer, penapis warna sekunder terhadap cahaya putih dan cahaya berwarna. Bahan daratan penapis warna primer, penapis warna sekunder, kotak sinar dan skrin putih. Okey, jadi ini adalah dialah susunan dia. Lepas tu jalankan aktiviti ini di dalam bilik gelap. Tunjukkan alur cahaya putih ke skrin putih. Letakkan penapis primer warna merah dan penapis sekunder warna kuning di hadapan kotak sinar. Apakah yang dapat anda perhatikan pada skrin putih? Jadi perkara ini nanti kita juga akan lakukan dia dalam buku kerja. Kita juga akan lakukan dia dalam buku kerja. Okey. Lepas tu ulangkan langkah 3 dengan menggantikan penapis sekunder warna kuning dengan penapis warna manggetar dan sian. Jadi catatkan keputusan anda dalam jadual yang seperti di bawah. Jadi ini adalah perkara yang kita akan nampak dalam buku kerja kita nanti ya. Okey. Jadi kita sambung. Perbezaan antara penambahan cahaya dan penolakan cahaya. Setelah mempelajari penambahan dan penolakan cahaya, apakah perbezaan antara kedua-duanya? Penambahan cahaya dan penolakan cahaya ialah dua prinsip yang berlainan. Penambahan cahaya ialah campuran warna primer bagi membentuk warna sekunder. Manakala penolakan cahaya berlaku apabila objek lengap memantulkan cahaya yang sama warna dengannya dan menyerap warna lain. Jadi ini adalah perbezaan dia. Kalau penambahan dia adalah untuk mendapatkan warna sekunder. Kalau untuk penolakan cahaya itu dia adalah tentang pantulan. Pantulan warna cahaya itu. Okey. Okey, kalau kita lihat contoh penambahan cahaya dan penolakan cahaya dalam kehidupan seharian, macam ini televisyen berwarna. Okey. Lampu berwarna di pentas. Okey, lepas tu lampu berwarna di stadium, lampu berwarna di KLCC. Semua ini adalah apa? Semua ini adalah tentang penambahan warna. Tapi bila kita nampak objek-objek seperti padam, bangunan, semua orang, keadaan konsert ini, semua ini adalah apa? Semua ini adalah pantulan. Jadi dia adalah pantulan, dia adalah penolakan. Jadi dalam sini dia memang ada penambahan dengan penolakan cahaya. Okey, penambahan dengan penolakan cahaya. Okey, jadi murid-murid, kita sekarang pergi lihat kepada buku kerja. Sila buka buku kerja anda kepada muka surat 123. Muka surat 123. Okay, hari ini kerja kita agak banyak, ada 6 muka surat. Jadi sila pasang telinga, dengar dengan baik supaya dapat ikut.
Okey. Jadi kita akan mula. Okey, muka surat 123. Okey, penambahan cahaya. Okey, raja di bawah menunjukkan 3 sinar cahaya berwarna berlainan yang bertindik. Yang bertindik. Yang pendidik. Okey, kita lihat di sini. Okey. Kita lihat galeri info dahulu. Televisyen berwarna berfungsi atas dasar penambahan warna-warna premier untuk menghasilkan keamatan yang berlainan untuk menghasilkan warna yang berbagai. Ini adalah konsep dalam TV tadilah. Dalam buku teks tadi kita baru belajar kan tentang TV kan. Ini. Dia adalah menggunakan konsep tu. Sebenarnya ada kamu pernah fikirkan apa kegunaan ini? Sebenarnya dia adalah kegunaannya untuk memeriksa warna bagi TV itu. Okay. Jadi ini adalah raja. Okay, soalan pertama. Tentukan warna yang kelihatan di kawasan PQR. Di P ini adalah apa? Di P ini adalah warna kuning. Okay. Q ini adalah warna apa? Q ini adalah warna sian. Okay. Lepas tu, di A ini adalah warna apa? Adalah magenta. Adalah magenta. Lepas tu di S ini adalah warna apa? Dia adalah warna putih. Okay, warna putih. Okay. Lepas tu soalan yang kedua, nyatakan warna-warna primer cahaya. Warna-warna primer cahaya, merah, hijau, biru. Okay, kita tulis merah, hijau, dan biru. Okay. Lepas tu, soalan yang ketiga, nyatakan warna-warna sekunder cahaya. Kuning, sian, dan magenta. Ini adalah I ya. Sorry. Dan lepas tu soalan yang keempat. Nyatakan warna yang tidak dapat diperoleh daripada campuran warna-warna yang lain. Iaitu warna primer lah. Warna primer. Okay, lepas tu, yang soalan kelima. Nyatakan warna yang hanya dapat diperoleh daripada penambahan warna-warna primer. Apa tu? Warna sekunder. Warna sekunder. Lepas tu soalan 6. Proses pencampuran warna-warna primer cahaya untuk menghasilkan warna-warna sekunder cahaya. Jadi ini berdasarkan pernyataan yang diberi, tandakan proses yang berlaku pada cahaya putih. Dia adalah penolakan cahaya kah? Adakah dia adalah penyebaran cahaya? Ataupun dia adalah penambahan cahaya. Ingat campuran warna-warna cahaya ini adalah penambahan cahaya. Dia adalah penambahan cahaya. Okay. Lepas tu soalan ketujuh. Tentukan warna yang kelihatan di kawasan KLMN yang
dihasilkan oleh penambahan warna-warna cahaya. Kalau biru dengan mentega, magenta adalah magenta. Okay? Kenapa? Kenapa? Kerana biru, kenapa? Kerana biru itu adalah apa? Warna primer kan? Okay? Magenta itu adalah warna sekunder bagi biru. Jadi L itu adalah apa? L itu adalah biru dengan kuning. Biru dengan kuning. Kuning itu adalah apa? Kuning itu adalah campuran merah dengan hijau kan? Merah, hijau dengan biru, dia akan jadi warna putih. Jadi murid, ini adalah perkara yang kamu perlu hafal. M. Magenta dengan kuning. Magenta dengan kuning juga adalah putih. Lepas tu yang N ini biru, magenta dengan kuning juga adalah putih. Okay, juga adalah putih. Okay. Sekejap lah. Putih. Okay. Lepas tu kita lihat kepada muka surat yang seterusnya. Penambahan warna primer. Ini adalah eksperimen. Tujuannya adalah untuk mengkaji penambahan warna primer untuk menghasilkan warna sekunder. So, kita lihat bahan dan ratas, lampu suruh, skrin, penapis warna merah, penapis warna hijau dan penapis warna biru. Okay, prosedurnya adalah pertama, letakkan penapis warna merah, hijau dan biru masing-masing pada 3 lampu sulur. Arahkan sinar cahaya ke atas skrin putih. Rekodkan pemerhatian anda terhadap warna cahaya yang terbentuk pada skrin. Okay, lepas tu ulangkan langkah 1 sehingga 3 untuk menggunakan warna penapis yang berlainan seperti yang disenaraikan dalam jawab 2. Okay, warna yang terbentuk merah, hijau, biru adalah warna putih. Kalau hijau, merah dengan hijau adalah kuning. Kalau warna merah dan biru adalah magenta. Okay, kalau hijau dengan biru adalah cyan. Okay, adalah warna cyan. Okay, jadi ini adalah cara dia lah. Okay, lepas tu perbincangan. Namakan warna yang terhasil daripada penambahan warna-warna primer. Iaitu adalah warna sekunder. Okay, warna sekunder. Lengkapkan petak pokok di bawah. Cahaya-cahaya. Warna primer, tadi kita telah belajar. Merah. Lepas tu, apa lagi? Hijau. Lepas tu, apa lagi? Biru. Okay, biru. Lepas tu, warna sekunder dekat sini adalah kuning. Magenta dengan cyan. Okay. Okay. Lepas tu kesimpulannya penambahan warna-warna primer menghasilkan warna sekunder. Menghasilkan warna sekunder. Okay, kita lihat kepada muka surat yang seterusnya, muka surat 125. Muka surat 125.
Okay. Eksperimen inquiry. Penolakan cahaya berwarna oleh penapis warna. Tujuan. Mengkaji kesan penapis warna primer dan sekunder terhadap cahaya putih dan cahaya berwarna. Okay, bahan dan ratasnya adalah lampu sulur, skrin, penapis warna primer dan sekunder. Prosedur yang pertama, letakkan penapis warna pada kedudukan X antara lampu sulur dengan skrin. Kedua, hidupkan lampu sulur dan arahkan cahaya melalui penapis berwarna. Ketiga, perhati dan rekodkan warna cahaya yang terhasil pada skrin. Keempat, ulang langkah pertama hingga ketiga dengan menggunakan penapis hijau dan biru serta menggunakan pasangan penapis yang disenaraikan dalam jadual. Jadi ini dia lah. Okay. Kalau dia hanya melalui penapis merah saja, apa warna? Merah. Kalau hanya hijau, hijau. Kalau hanya biru, biru saja. Okay. Macam mana kalau penapis merah lepas tu hijau adalah tiada cahaya. Tiada cahaya. Kalau kuning hijau adalah hijau. Macam mana kalau biru kuning adalah tiada cahaya. Tiada cahaya. Macam mana kalau siang kuning adalah hijau. Macam mana kalau kuning manggetah adalah merah. Murid-murid kalau ikut di sini kamu perlu hafal lah. Kecuali kalau kita dapat masuk ke dalam makmal sains kan. Lebih senang kita boleh nampak apa yang berlaku sebenarnya. Lepas tu perbincangan. Nyatakan prinsip penyerapan cahaya berwarna oleh penapis berwarna. Jadi apa prinsip? Penolakan. Penolakan. Berdasarkan pemerhatian anda, nyatakan satu sebab apabila cahaya disinar melalui penapis merah, iaitu penapis merah hanya membenarkan cahaya merah melaluinya. Pasangan penapis merah dan hijau, cahaya merah melalui penapis merah dan diserap oleh penapis hijau. So that's why kenapa apabila dia melalui merah dan hijau itu tiada cahaya. Kenapa dia tiada cahaya lah. Lepas tu kita lihat kepada muka surah yang seterusnya. C, penapis biru dan kuning. Penapis biru hanya membenarkan cahaya kuning. Merah. Dan hijau. Melaluinya, cahaya biru yang melalui penapis biru diserap oleh penapis kuning menyebabkan apa? Menyebabkan
tiada cahaya. Terbentuk pada skrin. Okay? Jadi ini adalah apa yang berlaku lah. Okay, soalan yang ketiga. Ramalkan cahaya berwarna yang terbentuk pada skrin jika penapis warna yang berlainan digunakan. Warnakan tombok cahaya yang terbentuk dengan pensel yang berwarna. Ini yang kamu boleh warnakan dengan pensel warna lah. Tapi di sini cikgu hanya tulis saja apa warnanya. Okey, dekat sini A. Melalui kuning dan penapis sian. Okey, apa warna yang akan terbentuk dekat sini? Adalah hijau. Kamu warnakan dengan pensel warna hijau. Okay, B. Melalui penapis kuning dan penapis sian. Okay, ini sama juga adalah hijau. Dua-dua soalan sama. Okay. Lepas tu kalau menapis sian dan penapis biru, ini biru. Kalau penapis mangketa dengan penapis kuning adalah warna merah. Warna merah. Okay. Kaji raja di bawah dan menyatakan warna-warna cahaya yang terbentuk pada skrin mengikut urutan yang betul. Okay. Jadi warna di sini adalah merujukan kepada warna primer kerana dia hanya 3 saja. Merah. Lepas tu kuning. Dan terakhirnya adalah hijau. Merah, kuning, dan hijau. Okay. Lepas tu penapis warna apa? Primer hanya membenarkan warna sendiri melaluinya. Penapis warna apa? Warna sekunder akan membenarkan warna sendiri dan warna-warna yang membentuknya melaluinya. Okay? Okay, kalau kita sini kita lihat, mesti baca. Penambahan cahaya ialah campuran warna primer untuk membentuk warna sekunder. Penolakan cahaya ialah penyerapan cahaya berwarna oleh penapis atau objek berwarna. Sama ada dia diserap oleh penapis ataupun pantulan objek yang berwarna itu. Okay. Lepas tu kita lihat muka surat 127. Okay. 2 muka surat lagi kita habis. Okay. Kaji penyataan yang diberi. Warna yang objek yang berwarna primer hanya memantulkan cahaya yang sama warna. Objek yang berwarna sekunder memantulkan warnanya sendiri dan juga warna-warna yang membentuknya. Berdasarkan pernyataan di atas, kaji raja yang berikut tentang penglihatan warna objek berwarna dalam cahaya putih dan cahaya berwarna. Kemudian, tentukan warna cahaya yang terbentuk dan memberikan penerangannya. Okay. Ini adalah apabila dia pantul dekat permukaan biru. Jadi apa di sini akan kita nampak adalah warna biru. Okay, lepas tu objek biru hanya membantulkan cahaya biru. Kenapa? Kerana dia adalah warna primer. Dia adalah warna primer dan cahaya berwarna lain diserap. Okay, lepas tu yang B, cahaya putih pantul pada permukaan kuning. Jadi kita nampak warna kuning. Kita nampak warna kuning. Tapi cahaya kuning membantulkan cahaya kuning
merah, dan hijau. Cahaya berwarna yang lain apa berlaku? Diserap. Diserap. Okey, diserap. Okey, macam mana kalau cahaya putih terhadap permukaan putih? Warna putih. Okey. Objek putih memantulkan semua warna. Memantulkan semua warna dalam cahaya putih. Okey, lepas tu cahaya putih kepada permukaan hitam, warna hitam yang kita nampak. Okey, objek hitam menyerap semua warna dalam cahaya putih. Okey. Lepas tu soalan yang kedua, muka surat yang seterusnya. Kaji pernyataan yang diberi. Warna sesuatu objek bergantung pada warna cahaya yang kena padanya. Warna cahaya yang diserap dan warna cahaya yang dipantulkan. Berdasarkan pernyataan di atas, tentukan warna cahaya yang dilihat dan berikan penerangan. Okey, macam warna biru kepada bunga kuning, warna apa yang kita nampak? Warna hitam. Okey. Macam mana kita boleh nampak? Biasanya dalam konsert lah. Dalam majlis pembukaan macam Olimpik hari itu kan. Jadi bila dia memberi cahaya warna yang berlainan itu kepada objek yang berlainan warna itu, kita boleh nampak keadaan yang begini berlaku. Jadi bunga kuning kelihatan hitam kerana bunga kuning menyerap cahaya biru. So, tiada cahaya dipantulkan. Tiada cahaya dipantulkan. Lepas tu, kalau cahaya kuning terhadap baju yang berwarna sian, kita nampak cahaya hijau. Jadi, warna hijau lah yang kita nampak. Warna hijau yang kita nampak. Jadi, baju sian kelihatan hijau kerana baju sian memantulkan cahaya hijau dalam cahaya kuning. Jadi cahaya berwarna lain diserap. Okey. Lepas tu, macam mana warna baju biru yang menerima cahaya merah? Jadi baju itu akan kelihatan hitam. Kenapa? Kerana baju biru menyerap cahaya merah dan tiada cahaya dipantulkan. Tiada cahaya dipantulkan. Okey, lepas tu yang terakhir ini baju hijau. Lepas tu ada cahaya kuning. Jadi baju hijau kelihatan hijau. Kenapa? Kerana baju hijau memantulkan cahaya hijau dalam cahaya kuning. Cahaya berwarna yang lain diserap. Okey, diserap. Okey. Jadi inilah adalah untuk topik ini kita sudah habis.
Okay. Jadi murid-murid sila siapkan kerja anda dan kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat. Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita habis? Ada soalan murid-murid? Ada masalah tentang PDP hari ini? Tiada? Okey. Kalau tiada, kita sampai sini saja untuk hari ini dan kamu siapkan 6 muka surat buku kerja ini, ambil gambar dan send kepada cikgu. Okey, kalau tak ada masalah, bye-bye.